Di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat, kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad. Di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, tak dengar jawapan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam sunat, jawab salam wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, juga sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Baik, insya-Allah pagi ini kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 18, cetakan baru. Dalam kuliah yang lalu kita telah selesai menerangkan dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh para alim ulama, yang mana kita boleh katakan hampir semua
Ya, ulama menerima adanya konsep bid'ah yang hasanah, perkara baharu yang baik, walaupun sebahagian dari ulama ini tidak menamakan ia bid'ah hasanah. Ya. Mohon adik-adik fokus, ya, jangan main-main. Atau kalau sama ada fokus atau boleh keluar, ya, kalau tak boleh main, kalau tak boleh fokus. Sebab kat luar lebih sesuai untuk bermain, ya. Kalau dalam surau adalah untuk zikir, ibadah, dan sekarang untuk majlis ilmu. Boleh, adik-adik. Ya. Sebab adab penting dalam menuntut ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab berada lebih atas dari ilmu. Dengan kita menjaga adab, insya-Allah walaupun ilmu tak banyak tapi berkat, ada kebaikan. Kita bimbang kalau kita tidak jaga adab, ya, ilmu banyak, mudarat juga banyak. Dan itu ternyata dalam zaman kita hari ini, kadang-kadang yang menimbulkan masalah dan kekeliruan dalam masyarakat bukan orang jahil, orang yang ada ilmu. Tapi mungkin wallahu alam, ya, dari awal tidak menjaga adab dalam proses menuntut ilmu. Mungkin niatnya tidak ikhlas, mungkin caranya tidak betul, wallahu alam. Tapi kita tidak maulah macam itu berlaku kepada kita. Kita nak apa sahaja ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu membawa manfaat dunia dan akhirat. Jadi ada pilihan, sama ada menjaga adab, ataupun kalau tak tahan dah nak bermain, ya, boleh keluar dan bermain di luar. Baik. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah huraikan beberapa dalil yang dijadikan sandaran oleh para alim ulama dalam pendirian mereka menerima adanya perkara baharu. Itu namanya bid'ah yang tidak dilarang oleh syarak. Kerana tidak dilarang itulah dinamakan hasanah. Ada juga ulama tak namakan bid'ah hasanah. Kerana bagi mereka istilah bid'ah ini hanya untuk perkara baharu yang tidak ada asal, tidak ada dalil dalam syarak. Itu sahaja yang diistilahkan bid'ah. Sementara perkara baharu yang disokong oleh dalil yang tidak bercanggah dengan syarak, mereka tidak mahu namakan bid'ah langsung. Jadi tak ada masalah, ya. Istilah tu kita boleh berbeza, tetapi konsep diterima oleh semua, bahawa ada perkara-perkara baharu yang mana tidak dilarang di dalam syarak. Bahkan golongan yang anti kepada bid'ah hasanah, ya, sekarang ini dikenali sebagai golongan Wahabi, mereka juga sebenarnya tidak menolak adanya bid'ah yang tidak bercanggah dengan syarak. Cuma bagi mereka bid'ah yang tidak bercanggah dengan syarak ini adalah dalam perkara dunia saja. Sekejap, ya, saya nak tengok, mungkin ada problem dengan TikTok live sekejap. Baik, kita sambung, ya. Jadi rumusannya, konsep bid'ah hasanah itu diterima oleh semua, ya. Hatta golongan yang dikenali sebagai anti pada bid'ah hasanah, mereka menerima perkara bid'ah kalau perkara itu urusan dunia. Mereka hanya menolak bid'ah dalam urusan agama, ya. Dan ini sebenarnya tidak disokong oleh dalil. Nanti kita akan tunjukkan contoh-contoh bagaimana urusan agama juga sekiranya tidak bercanggah dengan syarak, maka tidak dilarang. Baik. Di muka surat 18, kenapa golongan ini jadi keliru? Ya. Golongan Wahabi kita kena ingat, ya, mereka ini tidak menolak Quran dan Sunnah. Golongan Wahabi sama seperti kita, mereka menjunjung, ya, Al-Quran dan Sunnah. Mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuma mereka salah faham makna sebenar daripada ayat suci Al-Quran. Mereka salah pasang makna sebenar daripada hadis Nabi SAW, sehingga menjerumuskan mereka kepada kekeliruan-kekeliruan yang pelbagai, salah satunya dalam masalah bid'ah. Soalan, ada pendapat yang mengatakan bid'ah hanya satu, iaitu bid'ah dalalah, ya, tak ada bid'ah hasanah. Yang ada hanya bid'ah yang sesat. Punca mereka jadi keliru kerana salah faham hadis, ya. Bukan salah hadis. Hadis adalah hadis yang sahih.
tetapi mereka memahaminya dengan kefahaman yang tidak sahih. Boleh ke berlaku macam itu? Jangankan kepada orang zaman kita yang mungkin tidak banyak ilmu mereka, bahkan kepada para ulama silam juga dalam berinteraksi dengan hadis ada risiko. Sehinggalah al-Imam Ibn Wahab beliau mengatakan, laula an qadani Allahu bimalikin walaith bi Sa'din la dhalaltu. Kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala selamatkan saya dengan dua orang, iaitu pertama selamatkan saya dengan Imam Malik bin Anas, ya, rahimahullah Ta'ala, dan yang kedua selamatkan saya dengan Al-Imam Al-Laith bin Sa'ad rahimahullah Ta'ala, la dhalaltu, nescaya saya akan sesat. Wujudlah Allah selamatkan saya dengan dua orang. Jadi orang tanyalah kepada beliau, sebab beliau bukan calang-calang orang, bukan orang jahil, bukan yang ambil ilmu daripada macam kita sekarang ni, kadang ambil ilmu daripada Facebook, YouTube macam tu saja. Mana yang kita tengok ceramah dia sedap, kita dengar. Ya, tak, beliau memang bertalaki, berguru, belajar hadis, ya, dengan puluhan ulama-ulama hadis dan ribuan hadis yang beliau telah mengaji. Tetapi beliau masih mengatakan beliau akan jadi sesat kalaulah tidak kerana Allah selamatkan dengan sebab dua orang tokoh ini. Lalu orang tanya, kenapa sampai macam itu sekali? Dia kata, sebab aku ni orang yang mengaji hadis, banyak hadis aku belajar, akhir-akhirnya aku jadi hairan. Seolah-olah hadis ni bercanggah dengan hadis ni, seolah-olah hadis ni tak selari dengan ayat Quran. Jadi aku jadi hairan. Lalu bila aku mengaji, bertanya kepada dua orang tokoh ini, dua orang imam ini, maka mereka lah yang beri paduan, oh hadis ini begini tempatnya, yang ini tidak dipasang di sini tempat pasangnya, baru nampak. Sebab itu kalau seumpama ulama juga mendapati bahawa memahami hadis itu bukan satu perkara yang mudah. Sebab itulah dikatakan al-hadis madallatun ataupun mudillatun illa lil fuqaha. Hadis ini menjadi tempat kesesatan ataupun menjadi sesuatu yang menyesatkan. Macam mana hadis Nabi? Kalau kita pegang, Nabi kata tidak akan sesat. Ya, tapi salah cara pegang. Sebab tu illa lil fuqaha, kecuali orang-orang yang faqih, yang faham bagaimana nak mengeluarkan hukum dan juga kaedah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ini yang berlaku, ya, kepada golongan yang anti bid'ah hasanah. Bukan kata mereka tolak hadis, mereka berpegang kepada hadis tapi salah tafsir, ya. Iaitu hadis Nabi SAW yang mana antara lain baginda SAW bersabda, kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Setiap muhdas ni daripada ahdasa yuhdisu, ya, jadi muhdis orang yang melakukan satu perkara baru, muhdas satu perkara baru, makna perkara yang diada-adakan. Dulu tak ada benda macam itu, kemudian diada-adakan, itu perkara baru, ya, bid'atun, namanya bid'ah. Setiap perkara yang baru diadakan namanya adalah bid'ah. Setakat itu okey. Di sini wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Setiap, wa kullu. Jadi mana ni bid'ah hasanah? Mereka faham begitu. Padahal hadis Nabi SAW tidak boleh difahami in isolation. Ambil satu hadis, baca terjemahan, terus keluarkan hukum. Tak boleh. Kerana hadis itu perlulah disuluh dengan suluhan ayat Al-Quran, perlulah ditimbang dengan hadis-hadis yang lain. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Makanya mereka tidak memahami kullu bid'atin dalalah dengan makna semua, ya. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Hadis statusnya sahih. Ya, hadis ini tidak ditolak. Tapi bagaimana ulama memahami hadis ini? Jawapan, ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang telah disebutkan sebelum ini menunjukkan adanya bid'ah, perkara baru yang hasanah, yang tidak bercanggah dengan syarak. Masih ingat yang lalu kita ceritakan satu dalil ayat suci Al-Quran,
3 dalil daripada hadis Nabi SAW dan 1 athar daripada perkataan sahabat Nabi yang kesemuanya menunjukkan tanpa ragu-ragu bahawa tidak semua perkara baharu itu sesat. Ini Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Cuba lihat ya. Pertama, pendapat ulama salaf ya. Wahabi selalu mengaku salafi. Kami adalah salafi ya. Jadi sebenarnya tidak tepat ya. Pengakuan mereka tidak tepat. Kerana apa makna salafi? Cuba adik-adik ingat ya. Masa akan datang orang tanya salafi ni apa? Okey, makna asal salafi adalah pengikut salaf. Orang yang ikut salaf. Siapa dia salaf? Salaf asal maknanya dahulu. Lawan dengan khalaf. Khalaf ni maknanya yang belakang, yang kemudian. Jadi salaf dalam konteks ini merujuk kepada yang dahulu dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu generasi awal. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi saya, kurun saya, iaitu sahabat Nabi. Summal lazina yalunahu. Kemudian disusuli oleh yang selepas daripada mereka, iaitu tabi'in. Summal lazina yalunahu. Kemudian yang selepas daripada mereka iaitu tabi'in. Maka ini dianggap sebaik-baik umat Islam. Maka kita dalam beragama mahu ikut kepada mereka. Takkan tak ikut sahabat Nabi, anak murid Nabi. Zaman kita pun kalau kita kata Masya Allah, jadi kata Ustaz, ya ada orang yang mengaji dengan Syekh Yasin Al-Fadani, pun kita semua Masya Allah, tentu orangnya hebat. Sebab gurunya Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala ya, musnidud dunya ya, ulama yang hebat jadi rujukan pada masa hayat beliau. Kenapa kita rasa hebat? Sebab dia mengaji dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Sahabat Nabi mengaji dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti kehebatannya tidak diragukan. Maka kita nak ikut sahabat Nabi. Kemudian yang mengaji dengan anak murid Nabi namanya tabi'in. Kemudian jadi murid kepada orang yang mengaji dengan anak murid sahabat Nabi namanya tabi'in. Maka salafi sepatutnya mereka mengikut kepada ulama-ulama 3 generasi ini. Malangnya tidak. Mereka hanya mengaku salafi, tapi dalam banyak perkara mereka tidak benar-benar mengikut kepada salaf. Kadang-kadang mereka salah guna kalam salaf tu, ikut tafsiran yang tidak sama seperti yang dimaksudkan. Di sini jelas tak ada tafsiran yang keliru. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala daripada generasi tabi'in. Berarti Imam Syafi'i adalah salaf. Imam Syafi'i jelas membahagikan bid'ah kepada 2. Ya. 3 poin saja. Ringkas tapi jelas. Bab bid'ah Imam Syafi'i menerangkan dengan ringkas tapi jelas. Poin yang pertama, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah adalah 2 jenis bid'ah kata Imam Syafi'i. Terang Imam Syafi'i sebut 2 jenis bid'ah. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumatun. Mahmudah maknanya terpuji, mazmumah maknanya terkeji. Itu poin yang kedua. Oh, macam tu. Bid'ah ada 2. Satu terpuji maknanya elok lah. Satu lagi terkeji maknanya buruk. Poin yang ketiga dan terakhir yang menjadi kayu ukurnya, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, itu syarat dia. Bid'ah ya bid'ah, baharu ya baharu, tapi pastikan selari dengan sunnah. Bahasa mudahnya tak bercanggah dengan syarak. Sebab sunnah itulah yang nanti terhasilnya syarak daripada sunnah. Jadi pastikan jangan melanggar syarak. Wa in khalafaha fahuwa mazmum. Dan kalaulah bid'ah itu bercanggah dengan sunnah, tak selari dengan syarak, maka bid'ah macam itu terkeji. Jelas. Imam Syafi'i bahagi 2, tapi Wahabi kata tak, 1. Jadi macam mana kamu salafi? Kamu tak ikut ulama salaf dan ikut Imam Syafi'i ini. Kita telah terangkan sekalian ramai para ulama lain semuanya bersetuju dengan pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Kita dah sebut tadi hadis yang ada di dalam itu perkataan wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah sesat. Hadis ini hadis sahih. Antaranya diriwayat oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan antara ulama yang mensyarahkan hadis-hadis dalam sahih Muslim adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu antara syarah yang masyhur. Banyak ya ulama yang berkhidmat pada hadis-hadis sahih Muslim membuat syarah. Jadi kalau ada hadis-hadis yang tak jelas maknanya macam hadis jariyah, rujuklah pada syarah para ulama. Yang Nabi SAW bertanya kepada jariyah aina Allah, lalu jariyah itu dalam satu riwayat menjawab fis sama. Kita rujuklah pada syarah para ulama, baru kita tidak jadi keliru. Jadi kita rujuk pada syarah Imam Nawawi dalam memahami hadis kullu bid'atin dalalah.
Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, al-muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun, yang dikehendaki dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kata Imam Nawawi, haza amun makhsusun. Ini adalah lafaz yang umum, seolah-olahnya semua, tetapi makhsus, telah dikhususkan kepada bid'ah yang tertentu sahaja. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikehendaki dengan perkataan kullu bid'atin, setiap bid'ah adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Baik. Maka timbul persoalan, boleh ke kullu maknanya kebanyakan atau sebahagian? Tidakkah sepatutnya kullu maknanya semua? Sebab kalau kita jemah kullu, kullu makna setiap, setiap bukan maknanya semua. Baik, jawapannya begini. Perkataan kullu di dalam bahasa Arab, demikian oleh kerana Al-Quran adalah bahasa Arab, dalam bahasa Arab perkataan kullu dalam Quran juga dalam hadis kebanyakannya bermakna sebahagian. Kebanyakan bermakna sebahagian. Jarang-jarang kullu bermakna semua. Jarang-jarang. Kebanyakan kullu bermakna sebahagian. Okey, kita faham dalam bahasa Melayu dulu ya. Kita faham dalam bahasa Melayu dahulu, terjemahannya setiap. Okey, ada anak pelajar ya, budak sekolah rendah datang kepada kita, dia cakap, saya pergi ke sekolah setiap hari. Ya. Dia sekolah rendah, sekolah kerajaan, dia kata saya pergi sekolah setiap hari. Baik. Betul ke dia pergi sekolah setiap hari? Agak-agak hari Sabtu dia pergi tak? Hari Ahad dia berbohong ke? Dia tak berbohong. Walaupun dia hanya pergi sekolah 5 hari daripada 7, masih benar dia kata saya pergi sekolah setiap hari. Maksudnya kebanyakan hari, iaitu hari-hari yang sekolah buka dia pergi, tak bonting. Hari sekolah tutup memang tak pergi. Maka setiap boleh bermakna kebanyakan. Itu dalam bahasa Melayu. Okay. Sekarang ni Quran hadis dalam bahasa Arab. Jadi kita lihat apa yang ada dalam Quran dan hadis. Buka di muka surat 16. Buka di muka surat 22. Muka surat 22. Iaitu ambil contoh bagaimana kullu dalam Al-Quran bermakna sebahagian ataupun kebanyakan. Iaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 25. Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Apa makna tudammiru? Membinasakan. Apakah yang membinasakan? Taufan, ya, bencana yang Allah hantar kepada kaum yang zalim, yang kufur ini, membinasakan. Apa yang dibinasakan? Yang ada kitab kita tengok ya, ada garis bawah tu. Kulla syai'in. Setiap sesuatu. Jadi kalau kita faham zahir, bila berlaku bencana tadi, semua binasa. Tidak ada satu pun yang tidak binasa. Kenapa Al-Quran kata kulla syai'in, setiap sesuatu. Bi amri rabbiha, dengan perintah daripada Tuhannya. Cuba tengok ayat seterusnya, sambungan daripada ayat tadi. Bukan ayat seterusnya, ayat yang sama, sambungannya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah mereka itu tidak kelihatan lagi kecuali masakinuhum. Masakin di sini maksudnya tempat tinggal. Maskan tempat tinggal. Sakana yaskunu tinggal. Jadi tempat tinggal mereka masih kelihatan lagi. Berarti tempat tinggal mereka tidak binasa. Tempat tinggal sesuatu tak? Sesuatu, syai'un. Langit bumi sesuatu tak? Sesuatu, tapi langit bumi tak binasa. Bukit bukau syai'un, sesuatu, tetapi tidak binasa. Jadi yang dimaksudkan dengan kulla syai'in dalam ayat Quran adalah kebanyakan. Contoh bila kita lihat tsunami yang berlaku di Aceh, kita tengok gambar-gambar dia tu, lapang dah, tak ada apa, hancur semua. Tapi ada lagi masjid. Padahal masjid sesuatu juga. Jadi kita boleh faham bahawa kulla syai'in dalam Al-Quran boleh bermakna kebanyakan. Maknanya taufan atau banjir yang berlaku itu membinasakan banyak benda. Maka kaum yang zalim tu dah tak nampak dah lepas banjir tu, atau lepas taufan tu tak nampak dah. Yang ada nampak pun tempat tinggal je. Kulla bermakna kebanyakan. Ayat yang lain ya, di muka surat 23 daripada suratul Kahfi, ayat 79. Di sini ada amal baca suratul Kahfi hari Jumaat ke malam Jumaat ada. Baca Yasin. Okey.
Boleh lah. Nak baca Yasin pun boleh, ada dalilnya. Nak baca Kahfi juga boleh, ada dalilnya. Cuma dari segi kekuatan hadis tu, yang baca Yasin tu dinilai hadis dhaif. Tapi nanti kita akan lihat di bab yang keempat, Imam Nawawi telah menerangkan sepakat ulama membenarkan beramal dengan hadis dhaif kalau hanya semata-mata hadis itu cerita fadilat. Baca Yasin memang sunat. Ada orang tak tahu allergic dengan Yasin. Dia dengan Yasin yang terus bid'ah. Apa hal pula baca Quran bid'ah? Tak baca Quran dalam jemaah. Ya, dalam jemaah ada dalil. Dalil dhaif pun tak ada masalah, cuma cerita fadilat. Siapa baca Yasin dalam jemaah diampunkan dosa dia. Kalau gagah nak baca Kahfi pun ada dalilnya, iaitu Allah jadikan cahaya dari jemaat itu ke jemaat yang satu lagi. Baik. Jadi ini ayat dalam suratul Kahfi. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Duduk elok. Jangan kat lututnya. Ustaz sudah terangkan tak 3 cara duduk dalam majlis ilmu? Sama ada duduk macam tahiyat awal, iftirash, ataupun duduk macam tahiyat akhir, iaitu tawarruk, ataupun duduk bersila, tarabung. Kadang-kadang lenguh, tukar. Ya, Ustaz sendiri pun baru habis daurah intensif Sunan Sittah dan kitab Muwatta, tapi baru khatamnya Sahih Bukhari. Alhamdulillah lah semalam selesai baca daripada sesi yang lebih kurang 2 bulan tu 7,563 hadis dalam Sahih Bukhari. Memang lenguh lah, 1 jam 2 jam duduk. Macam anak-anak tak ada masalah lenguh lutut, masih kanak-kanak lagi. Ni ustaz dah 50 lebih, duduk lama atas lantai lenguh. Tapi nak tak nak, tak ada angkat kaki ke berunjur, tak ada. Terpaksa lenguh bersila, duduk iftirash. Lenguh iftirash, duduk tawarruk. Lenguh tawarruk sebab kita nak jaga adab. Lagi-lagilah ada hadis-hadis Nabi SAW dibacakan. Ya, jadi tolong jaga cara duduk. Ustaz lebih boleh terima kalau orang tu dia tidur. Sebab kalau dia tidur, dia seorang rugi. Kalau dia bersembang, dia bergurau, dia cocok kawan sana sini, dia mengganggu ramai orang. Dia akan mengganggu kawan dia dan mengganggu ustaz yang sedang mengajar. Dia akan terganggu dengan pergerakan-pergerakan macam itu. Kalau tertidur, tak apalah, kita kata mungkin dia penat, mungkin dia apa. Tapi rugi jugalah. Tapi seorang-seorang ya, kalau tidur dia seorang-seorang saja rugi. Tapi kalau bercakap apa semua, jangan. Ingat 3 cara duduk. Kalau lenguh, tukar antara 3 pilihan tadi, kecuali yang ada uzur lah. Baik, sambung ya. Jadi dalam ayat Al-Quran ini, suratul Kahfi ya, ayat 79 ini, wa kana wara'ahum, kalau terjemah zahirnya adalah di belakang mereka. Mereka ni orang miskin ya. Dalam 10 orang ya, dalam ikut dalam kitab tafsir, dalam 10 orang miskin. Tapi dalam kitab tafsir juga menyebutkan wara'ahum di sini maksudnya di depan. Mereka ni dalam pelayaran, depan mereka tu ada malikun, raja. Raja ni zalim. Apakah antara kezaliman raja ini? Ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Raja ini merampas setiap sampan ya. Yang lalu di situ raja akan rampas. Jadi kalau ikut zahir ayat Quran, tak ada yang namanya sampan melainkan raja ni mesti kena rampas. Sebab ayat sebut kulla safinah, setiap. Tetapi sepakat ahli tafsir mengatakan raja yang zalim ini hanya mengambil sampan atau perahu atau kapal yang elok saja. Kapal yang ada lubang, yang ada cacat, yang ada rosak, raja tidak ambil. Dalam siapa yang baca kisah dalam satu Kahfi ini, iaitu perjalanan Nabi Musa AS nak menuntut ilmu daripada Nabi Khidir AS. Ya, asalnya ada orang tanya kepada Nabi Musa AS, ada tak orang yang lebih alim daripada kamu? Jadi Nabi Musa fikir, aku ni Rasulullah, utusan Allah. Tentulah Allah jadikan aku yang paling alim sebagai utusan Allah. Jadi kata Nabi Musa AS, tak ada. Akulah yang paling alim, bukan sombong. Tapi fikir logiknya, Rasulullah pun utusan Allah, mesti yang paling alim. Lalu diwahyukan kepada Nabi Musa AS bahawa tidak benar. Ada orang yang lebih alim daripada beliau,
iaitu Nabi Khadir, ya. Nabi Khadir alaihissalam ada ilmu yang banyak yang Nabi Musa tak ada. Jadi Nabi Musa sanggup bermusafir nak menuntut ilmu daripada Nabi Khadir alaihissalam. Awal-awal Nabi Khadir bagi tahu, kamu tidak akan sabar. Kalau nak menuntut ilmu dengan saya, kamu tak akan sabar. Sebab kamu tidak ada ilmu yang saya ada. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai orang nak belajar, dengan penuh adab mengatakan, insya-Allah saya akan sabar. Okeylah. Kalau sanggup macam itu, syaratnya jangan tanya dulu. Apa-apa yang kamu mengaji dengan saya, jangan tanya dulu. Sampai masa baru saya cerita. Tetapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul yang tahu syariat, bagi dia tak tahan lihat perkara yang pada zahirnya melanggar syariat. Antaranya apa? Sama-sama naik sampan yang orang miskin tadi dia ambil upah lah, bawa orang menyeberangi. Lalu Nabi Musa lihat Nabi Khidir buat lubang pada sampan tu. Pertama kan merosakkan harta benda orang dilarang. Kedua, kalau lubang di rumah boleh tahan, ini lubang kat sampan kalau masuk air kan tenggelam. Jadi Nabi Musa tegur, kamu ni nak bagi orang tenggelam ke? Kali kedua tegur lagi, kali ketiga tegur lagi. Akhirnya Nabi Khidir terpaksa bagi tahu setakat inilah. Sebab syarat tak boleh dipenuhi. Tapi Nabi Khidir terangkan satu persatu. Amma safinatu fakanat limasakin. Ada sampan tadi tu sampan milik orang miskin. Fa aradtu an aibaha, aku nak rosakkan sampan tu bukan saja-saja. Apa sebab dia? Wa kana wara'ahum malik. Kerana ada di depan mereka tu seorang raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja itu mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Maksudnya sampan yang elok. Maknanya Nabi Khidir dah tahu, Nabi Khidir lubangkan supaya bila raja tu cek, sampan ni tak elok, jalan. Itu namanya menolak mudarat yang lebih besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Ya, irtikab akhaf ad-dararaini. Orang putih kata choosing lesser of two evils. Kadang-kadang dalam hidup macam tu. Yang ideal semuanya baiklah. Kita nak pilih yang baik, yang ini, yang cemerlang, macam-macam. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan realitinya kita berdepan dengan dua pilihan. Dua-dua tu tak elok. Buat ini pun tak elok, buat macam satu lagi pun tak elok. Maka pada ketika itu kita kena pertimbangkan mana yang kurang sikit mudarat dia. Jadi antara sampan kena rampas, langsung tak ada sampan. Padahal sampan tu digunakan untuk cari makan, cari rezeki. Dengan sampan berlubang masih boleh dibaiki. Maka yang lebih ringan dilubangkan sampan. Yang penting perkataan kulla safinah, setiap sampan tidak bermakna semua. Hanya sampan yang elok sahaja. Ya, kita lihat dalam hadis pula ya. Masih di muka surat 23. Nabi SAW bersabda, kullu ibni adama ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Ini antara lain hadis seperti ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Dan lain-lain ulama-ulama hadis ya. Baik. Kalau ikut zahir hadis ini, setiap anak Adam akan dimakan anak Adam itu oleh tanah kecuali tulang sulbi ya, namanya ajbaz zanab. Jadi bila kita mati, ini maksudnya dimakan oleh tanah ni bila kita matilah, bila kita dah meninggal dunia, jasad kita akan reput. Itu maksudnya dimakan oleh tanah. Kan kalau lama-lama, kalau gali balik kubur tu dah tak ada dah jasad dia. Itu istilahnya dimakan oleh tanah. Siapa tu? Setiap anak Adam. Baik. Para nabi anak Adam atau bukan? Anak Adam. Adakah jasad para nabi dimakan oleh tanah? Leput tak jasad para nabi? Tidak. Allah jaga. Jasad orang mati syahid pun ada Allah jaga. Kan orang tu mati syahid, bila terbongkar balik kubur dia, masya-Allah darah masih mengalir padahal dah lama dah meninggal ya. Jadi hadis ni tak betul ke? Hadis yang mengatakan setiap anak Adam dimakan oleh tanah ni tak betul? Betul, hadis betul. Tapi cara kamu faham hadis juga kena betul. Kamu tidak boleh faham kullu ibni Adam makna semua. Kamu kena faham kullu ibni Adam maknanya kebanyakan. Ya, kebanyakan anak Adam kalau mati lepun. Tak kisahlah ya, sultankah, orang biasakah, ada pangkatkah, tak ada pangkatkah, kayakah, miskinkah, gagah ke, lemah ke, kalau mati akan lepun. Tapi ada juga anak Adam yang Allah jaga jasad mereka. Baik. Hadis yang kedua. Banyak sebenarnya ya, tapi dalam buku ini dibawa dua ayat Quran, dua hadis sebagai contoh, iaitu sabda Nabi SAW, fil habbati sauda'i shifaa'un min kulli da'in illa sam. Ya.
Juga hadis sahih. Pada Habbatus Sauda ada kesembuhan daripada setiap penyakit kecuali mati. Kalau dah mati, ubat dengan Habbatus Sauda pun tak boleh hidup balik. Tapi kalau sakit lain daripada mati, boleh ubat dengan Habbatus Sauda. Kalau ikut zahir hadis, bila Nabi SAW bersabda min kulli da'in, daripada setiap penyakit, maknanya tidak ada penyakit yang tidak boleh dirawat dengan Habbatus Sauda. Tapi para ulama tafsir hadis mengatakan, yang mensyarahkan hadis mengatakan, maksud ni adalah kebanyakan penyakit. Ada juga penyakit-penyakit yang tidak sesuai dirawat dengan Habbatus Sauda, maka tak sembuh. Sebab Allah Ta'ala jadikan penyakit, Allah Ta'ala juga jadikan ubat. Yang menyembuhkan Allah. Dengan ubat kan dapat ubat, ya Allah menyembuhkan. Tapi dari segi sebab musabab, cause and effect, penyakit itu sembuh dengan ubat. Kalau kena dengan ubat, dia sembuh. Tak kena, tak sembuh. Macam itu. Dan tadi pun saya sembang dengan Ustaz pun, Ustaz kata, ada ubat yang orang kata bagus, tapi kita makan bengkak sana, bengkak sini. Itu tak sesuai. Mungkin tak sesuai dengan badan kita. Ubat hospital pun kadang doktor tanya, awak ada alergi dengan ubat mana-mana tak? Dengan ubat pun boleh alergi. Tak sesuai. Baik. Yang penting, kulli da'in dalam hadis tidak bermakna semua penyakit, tetapi bermakna kebanyakan penyakit. Jadi kenapa mereka masih berdegil nak kata, kamu ni kata ada bidah hasanah, nak lawan Nabi ke? Nabi kata kullu bid'atin dalalah, kamu kata ada bidah hasanah. Ini namanya kebodohan dan kedegilan. Bodoh kenapa? Kerana pejam mata kepada penerangan yang diberikan oleh ulama. Jadi bodoh. Ulama dah terangkan, ini maknanya. Tak mau dengar. Kemudian masih berdegil. Kata pula orang nak lawan Nabi. Bukan nak ikut Nabi ke nak ikut ulama. Tidak. Nak ikut Nabi mengikut kefahaman ulama, atau nak ikut Nabi ikut kefahaman kamu sendiri. Orang yang berakal tentulah ikut kefahaman ulama, pakar. Apa bidang pun kita ikut pakar. Kan kalau bidang enjin, mekanik. Kalau bidang perubatan, doktor. Jadi masing-masing ada bidang. Jadi kena hati-hati dalam memahami hadis Nabi SAW. Walaupun hadisnya sahih, pastikan kefahaman juga adalah kefahaman yang sahih. Baik. Seterusnya, di muka surat 27. Sebab tu saya katakan, golongan Wahabi ini sebenarnya mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka buat benda baru yang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Mereka merosakkan sunnah. Tak maaf kalau ada Wahabi kat sini yang saya tak ada kot. Tak ada Ustaz? Dah ditapis? Ada juga? Tak ada, alhamdulillah. Kalau ada pun mungkin taqiyah lah, menyamar-menyamar macam tu. Tak nak tunjuk terang-terang, ada juga kan. Tak apalah kalau ada Wahabi, cuba jangan sensitif sangat, cuba lihat keterangan dia. Kenapa saya katakan Wahabi adalah perosak sunnah? Kerana sunnah itu adalah cara Nabi. Sunnah itu adalah jalan Nabi. Jalan Nabi itu termasuklah perkataan Nabi SAW, termasuklah perbuatan Nabi SAW, termasuklah perbuatan dan percakapan orang lain, tapi Nabi iktiraf. Sebenarnya orang lain buat. Kalau yang Nabi buat, jelaslah sunnah. Atau yang Nabi cakap, jelaslah sunnah. Tak, ada masanya orang lain buat, orang lain nak cakap, tapi Nabi puji misalnya. Nabi kata ada pahala. Atau paling tidak Nabi diam, Nabi tak larang. Itu sudah naik jadi sunnah. Sunnah takririyah namanya, sunnah pengiktirafan. Maka dengan menafikan adanya bid'ah, yakni perkara baharu yang hasanah, yang tidak dilarang, mereka telah melanggar dan merosakkan sunnah. Kerana Nabi SAW sendiri, cara baginda bila berlaku perkara baharu, baginda akan tengok dahulu. Bukan kerana baharu terus Nabi larang, tidak. Nabi SAW akan tengok. Kalau perkara baharu itu selari dengan syariat, Nabi puji atau Nabi benarkan. Kalau perkara baharu itu bercanggah dengan syariat, barulah Nabi larang, Nabi tegur, Nabi komplain, Nabi kritik. Jadi kalau asal baharu je kita kritik, itu bukan sunnah. Sunnahnya adalah bila berlaku perkara baharu, timbang dulu perkara baharu itu dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas, barulah dikeluarkan, perkara baharu ini dibenarkan. Ataupun tidak, perkara baru macam ni diharamkan. Siapa yang nak buat kerja ni? Ulama.
Sebab al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada para nabi, dan ulama adalah yang pandai timbang ni. Oh, ni macam ni. Sebab kadang-kadang walaupun ulama, tapi kalau bukan bidang hukum, dia pun tak tergambar juga. Ulama-ulama, tapi ulama ada yang bidang hadis misalnya. Bidang hadis ni mereka adalah proses bahan mentah. Sebab sumber hukum itu sumber dia. Tapi ada ulama fiqh yang mana hadis tadi dia akan proses jadi hukum. Saya insaf juga hadis program intensif dengan Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala. Insaf macam mana? Pertama, bila saya rasa lenguh kadang-kadang, tak tahan, lenguh bila lah nak habis ni. Saya terfikir, aku baru duduk dengar hadis, aku baru duduk dengar orang baca hadis, pun dah aku rasa lenguh. Macam mana zaman dahulu orang cari hadis? Musafir ke sana kemari, bila dengar ada perawi dia musafir ke sana. Bukan saja cari, dia nilai pula perawi-perawi itu macam mana karakternya. Oh, sahih kata dia hadis ni. Nilai-nilai pula tidak, hadis ni tidak sahih. Masya-Allah. Ini satu usaha yang sangat berharga lah. Ya. Sepertinya Allah jaga agama kita ni antara lain melalui ulama-ulama hadis ni. Kerana mereka lah yang pergi. Kita baca pun dah lemah. Dan nak krem kaki. So yang pertama saya insaf. Yang kedua, sebab baca ni dia panggil sardan. Baca ada sikit-sikit, kadang-kadang Syekh Nuruddin hurai sikit, komen sikit, tapi kebanyakannya just baca. Bila baca sardan, banyak saya dapati apa makna perkataan ni? Apa maksud hadis ni? Jadi dalam keadaan hadis dah ada depan mata kita tu, ribuan hadis tu pun, banyak lagi yang kita tak faham. Jangan macam Tuan Guru Syekh dia katalah, jangan kata faham syarah hadis tu, mufradat tu, perkataan dalam hadis semua kita tak tahu apa makna dia. Itu keinsafan yang kedua. Maknanya jahil sangat kita ni berbanding dengan ulama-ulama dahulu. Yang ketiga, itu baru tahap bahan mentah dia. Pun kita dah terkapai-kapai nak faham. Macam mana nak proses bahan mentah tu jadi hukum? Yang macam fuqaha buat. Dia tengok hadis ni, tengok ayat Quran, keluar hukum. Itu bukan satu pekerjaan yang senang. Sehingga orang zaman sekarang kata, ni pendapat Imam Syafi'i lemah ni. Hang siapa? Ada ulama yang kata lemah. Yalah, memang sama-sama ulama tak ada masalah. Sama-sama mujtahid, masing-masing rasa pendapat dia kuat. Yang kamu bukan mujtahid, kamu nak memandai-mandai kata ini lemah tu, kamu siapa? Atas kelayakan apa kamu nak mengatakan gitu? Kalau kamu katakan imam tu kata, mana kamu taklid pada dia, silakanlah. Boleh saja nak taklid pada imam lain. Tak mesti taklid Imam Syafi'i, taklid Imam Abu Hanifah boleh. Tapi kalau kamu dengan memandai-mandai nak kata sebab saya belajar gini bagi saya ini lemah, kamu bukan mujtahid. Jadi sebagai contoh, berkumpul beberapa orang ulama besar hadis, ya, bukan PhD hadis, bukan ulama besar hadis, memang ratusan ribu hadis dalam dada mereka. Bahkan semalam Tuan Guru Syekh Nuruddin menceritakan, Hafizahullah menceritakan bagaimana hebatnya Imam Bukhari rahmatullah alaih bila beliau berkuliah di satu tempat diuji oleh pakar-pakar hadis yang lain. Macam mana cara mereka uji? Mereka ambil katakan 100 hadis, lalu hadis tu mereka campur-campurkan. Sanad tu yang kat sini mereka letak kat sini separuh, mereka bawa sanad di kat sini separuh, matan pun dia campur-campurkan. Lalu bila Imam Bukhari ada majlis, setiap orang tanya 10 hadis. 10 orang ada 100 hadis. Ya, tapi yang salah-salah lah. An fulan qala Rasulullah SAW. Tapi tak ada pun sanad macam tu. Jadi Imam Bukhari dengar, diam, tak cakap apa. Sampai habis 100 hadis tu, barulah Imam Bukhari bagi tahu, okey, hadis yang pertama yang kamu baca an fulan, tidak ada hadis macam itu. Hadis yang sebenarnya macam ini, an fulan qala Rasulullah SAW. Yang orang tu baru baca tadi salah pun dia dah hafal. Yang salah pun dia hafal, dia kat ni yang salah tadi tu, yang sebenarnya baru dia baca yang dalam hafalan dia yang betul. Itu namanya ulama hadis. Baik. Jadi kita ni kadang baru datang khusus hadis 3-4 khusus, kita dah komen macam-macam lah. Ya, Imam Syafi'i tak betul, Imam Abu Hanifah tak pandai hadis lah, macam-macam lah kita punya komen. Ni
ulama hadis yang duduk beberapa orang dekat dengan masjid, lalu datang seorang perempuan bertanya, tuan guru, saya nak tanya soalan, apa hukum perempuan dalam keadaan haid dia mandikan jenazah, boleh tak? Yang dia tanya ni ulama, bukan orang jahil, tapi bidang dia adalah bidang hadis. Dia pakar hadis ni, ni sahih, ni perawinya ada masalah, ni memang pakar betul. Tapi masing-masing tak boleh jawab. Sebab nak hukum tu nak kena ambil, kena proses. Nak proses daripada mana nak kata boleh ke tak boleh orang haid mandi jenazah? Mana ayat Qurannya? Mana hadisnya? Mereka ni pakar hadis, mana hadisnya? Akhirnya mereka kata nanti kamu tunggu satu orang masuk nak semayang, nanti kamu tanya dia je lah. Iaitu Al-Imam Abu Sur rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Jadi bila Imam Abu Sur masuk, makcik tu pun tanyalah, mungkin lepas semayang dia tanyalah, macam mana tuan guru, satu orang perempuan haid boleh ke mandi jenazah, mandikan jenazah? Kata Imam Abu Sur, boleh, tak ada masalah. Terima kasih tuan guru. Orang awam hanya nak tahu hukum je. Tapi yang dengar dekat tepi itu ulama. Mereka timbullah, apa dalil? Zaman dulu ulama je tanya dalil. Kan zaman sekarang kita nak tanya dalil, baguslah. Kod-kod orang terang kita tak faham tu je. Kalau tanya dalil, nak tahu dalil, bagus. Tapi kalau tanya dalil seolah-olah yang bercakap tu tak ada dalil, itu kurang adab. Seolah-olah ulama berfatwa tak ada dalil. Tapi kalau tanya nak tahu apa dalil ulama fatwa macam ni, itu bagus. Perkembangan ilmu. Jadi mereka layaklah mereka tanya, apa dalil yang kamu fatwakan kepada perempuan tadi mengatakan bahawa orang haid boleh mandi jenazah? Dalilnya kata dia dalam hadis, dalam riwayat hadis, satu masa Nabi SAW meminta Sayyidatina Aisyah menghulurkan sesuatu dari dalam rumah ke masjid. Nabi duduk di masjid, Nabi minta sejadah atau something lah daripada Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidatina Aisyah ada di rumah. Masjid Nabawi, makam Nabi tu kan rumah Sayyidatina Aisyah. Raudah tu masjid. Jadi sebelah menyebelah. Logiklah unjuk. Jadi Sayyidatina Aisyah keberatan. Sayyidatina Aisyah jawab, saya dalam keadaan haid ya Rasulullah. Jadi kalau kata saya haid, takkan saya nak unjuk barang ke masjid. Soalannya macam itulah. Jadi Nabi SAW katalah, haid kamu bukan kat tangan kamu. Kamu unjukkan dengan tangan. Haid kamu bukan kat situ. Apa masalah kamu haid sampai tidak boleh unjukkan barang pada saya? Seolahnya macam itulah, tapi jawapan Nabi itu ringkas saja. Haid kamu bukan di tangan kamu. Mandi jenazah dengan apa? So apa kena haid dengan mandi jenazah? Itu cara istinbat dia. Dan hadis tu memang dalam dada mereka. Bila dengar macam, dia kata itu hadis an-fulan. Itu biar bidang dia. Tapi nak keluarkan hukum daripada hadis tu, bidang orang lain. Kita sekarang serba boleh. Sebab ada akaun Facebook. Ada akaun Facebook, boleh cakap apa saja. Kita boleh jadi pakar macam pelbagai pakar. Bila berlaku isu politik, kitalah pakar penanalisis politik. Bila jadi isu ekonomi, kitalah pakar ekonomi. Bila kapal terbang hilang, kita pakar aviation expert. Macam-macam kita boleh cakap. Bila agama, kita juga pakar jahanam terus. Baik. Jadi Nabi SAW, baginda sendiri, sunnah baginda adalah bila berlaku perkara baharu, baginda akan menilai. Kalau perkara baharu itu selari dengan syarak, baginda bahkan akan memuji. Misalnya, apabila Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, apakah amalan yang paling beliau harapkan, yang beliau amalkan dalam Islam? Apa yang paling beliau harapkan? Jadi Sayyidina Bilal mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, melainkan tidak saya itu berwudu, melainkan saya akan salat 2 rakaat. Dan Nabi tak suruh. Mana ketika Sayyidina Bilal buat, benda itu benda baru. Salat sunat Nabi suruh. Sentiasa berwudu pun Nabi suruh. Tapi lepas wudu, salat sunat 2 rakaat tu tak ada suruhan. Tapi Sayyidina Bilal amalkan. Bercanggah tak dengan syarak? Tak bercanggah. Yang bercanggah tu kalau tak ada wudu solat. Kalau lepas wudu ya solat, tak ada bercanggah dengan apa-apa. Lalu Nabi SAW mengaitkan amalan itu dengan Sayyidina Bilal masuk syurga. Nabi SAW mengkhabarkan, fa inni sami'tu dufana laika baina yadayya fil jannah. Aku tanya tadi tu sebab aku dengar derapan selipar kamu dalam syurga. Jadi itu Nabi mengkaitkan amalan yang bid'ah tadi, tapi hasanah lah, dengan masuk syurga. Sayyidina Khabbab bin Ali Al-Ansari radhiyallahu anhu,
ketika akan dibunuh oleh musuh. Musuh dah beritahu, kami akan bunuh kamu. Minta masa sikit untuk solat. Maka ini adalah perkara baharu. Nabi tak suruh. Nabi tak pernah kata siapa yang nak mati solat dulu 2 rakaat. Tak ada. Tapi kan solat tu disuruh bila-bila masa. Lagilah masa nak mati. Kalau kita tak tahu nak mati bila. Auzubillah lah kalau mati tengah buat benda-benda lara. Ya. Sekarang ni ramai orang mati tengah main badminton, hati-hati ya. Macam ramai pula. Tiba-tiba orang ni mati main badminton, orang ni mungkin walaupun sukan tu dapat ringan tapi bergerak sana bergerak sini mungkin tak tahan ya, jantung tak tahan atau apa. Okeylah main badminton, tapi yang kita bimbang lagi kalau mati dalam keadaan buat maksiat. Kita nak mati dalam keadaan yang baik. Ni dah tahu nak mati, musuh kata kami akan bunuh kamu. Maka dia nak solat 2 rakaat. Okey. Maka Nabi tidak komplain. Walaupun ini benda baru. Kemudian sahabat bila Nabi SAW jadi imam, Nabi bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Sahabat ni kan ibadah. Wahabi kata tak ada bid'ah hasanah dalam urusan ibadah. Bid'ah hasanah hanya dalam urusan dunia saja. Ini kan ibadah. Sahabat buat benda Nabi tak ajar. Dia baca apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tengah solat. Nabi tak ajar. Oleh kerana Nabi tak ajar, Nabi tanya, "Man mutakallimu anifa?" Siapa yang bercakap macam tu tadi? Kalau Nabi ajar, takkan Nabi tanya. Ya. Ini benda baru. Nabi bertanya, siapa bercakap macam tu tadi? Akhirnya sahabat tu mengaku, ana ya Rasulullah. Saya yang bercakap macam tu, wahai Rasulullah. Adakah Nabi SAW kata, anta mubtadi'? Kamu ni buat bid'ah? Selesai? Tak. Kerana memuji Allah ketika i'tidal tu tidak bercanggah dengan syarak. Nabi bersabda, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadilunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya saya telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba antara mereka siapa yang terlebih dahulu menulis pahala apa yang kamu sebut. Bayangkan, benda itu asalnya bid'ah. Di sini saya ulang lagi sekali ya. Biasanya Wahabi akan kata benda ni tak ada kaitan dengan bid'ah Ustaz. Sebab Nabi dah iktiraf. Bila Nabi iktiraf dah jadi sunnah. Kita sekarang ni sedang bincang bid'ah. Jadi Ustaz tak boleh bawa ni sebagai dalil. Lah. Kamu sendiri cakap bila Nabi iktiraf jadi sunnah. Nabi iktiraf apa? Sahabat buat benda baru. Berarti Nabi mengiktiraf bid'ah yang hasanah. Berarti mengiktiraf bid'ah hasanah itu adalah sunnah. Kalau kamu tolak bid'ah hasanah, kamu lawan sunnah. Dia tak faham. Dia hanya ingat, oh ni satu je. Baca Rabbana lakal hamdu saja itu sunnah. Tak. Dia lebih luas lagi. Kerana ketika sahabat buat, Nabi dah iktiraf ke belum? Ketika sahabat buat, dah ada iktirafan ke belum? Belum. Sebab tu Nabi tanya, siapa yang bercakap macam tu? Lepas tu baru Nabi iktiraf. Berarti Nabi mengiktiraf benda baru. Dalam ibadah. Syarat tidak melanggar syarak. Jadi kalau ditanya lagi, oh tu tak apa dah Ustaz, zaman Nabi boleh nampak malaikat apa semua. Zaman kita kalau berlaku benda baru, siapa nak nampak malaikat? Siapa suruh nampak malaikat? Nak tahu benda tu baik ke buruk bukan nampak malaikat, itu keistimewaan Nabi. Nak tahu benda tu baik atau buruk di zaman kita, para alim ulama kena melihat perkara itu daripada timbangan Al-Quran. Ada ke bercanggah dengan Quran? Tengok pada sunnah, ada ke melawan dengan sunnah Nabi, ada ke Nabi larang benda macam itu, ya. Kemudian tengok dengan ijma', ulama dah ijma' melarang perkara macam itu. Tiba-tiba kita tak kata hasanah, tak boleh lah, bercanggah dengan ijma'. Dan kalau tidak ada hukum yang jelas, boleh tak guna kias, analogi. Itu cara ulama menilai perkara baharu, bukan tengok mana malaikat. Tak ada. Itu keistimewaan Nabi SAW. Lagi, seorang sahabat membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram yang Nabi tak ajar doa itu. Jadi sepatutnya kalau ikut teori orang-orang Wahabi, doa itu kan ibadah. Buat pula baca dalam solat. Bid'ah dalam ibadah haram. Patut Nabi kena larang lah. Tapi tidak. Sebaliknya oleh kerana doa itu baik, tidak bercanggah dengan posisi semayang itu, Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitu abwabas sama'i futihat laha. Aku telah melihat pintu-pintu langit dibukakan untuk menerima doa tersebut. Okay. Baik, yang terakhir, alhamdulillah. Yang terakhir masih tidur lagi. Di tempat lain kalau sebut yang terakhir, yang tidur pun bangun. Sebab nak habis dah ni. Segar dia.
Kat sini hebat. Yang terakhir pun masih khusyuk tidur, ya. Tak baca doa kot. Baca doa, ya. Suruh tidur. Ingat doa masa tidur masa kuliah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Tu doa tidur kat bilik. Malam-malam nak tidur bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kalau tidur masa kuliah bismillahirrahmanirrahim amut, ya, mati terus tak boleh hidup. Baik. Bergurau saja, ya. Baik. Yang ni terakhir daripada 10, ya. Sebenarnya kita baru baca 5, lagi 5 insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Iaitu seorang sahabat, beliau menjadi imam di Masjid Quba dan beliau mengamalkan satu amalan yang tidak diajar dan tidak dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Maknanya apa? Dia jadi imam, dia baca Fatihah. Habis Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Lepas tu dia akan baca surah, katakan contohnya Wadduha. Habis Wadduha dia rokok. Rakaat kedua dia baca Fatihah lagi, Qul huwallahu lagi sekali. Lepas tu barulah dia baca misalnya Alam Nashrah, barulah dia rokok. Macam itulah dia amalkan. Pertama, Nabi SAW tidak buat begitu. Nabi tak ada Qul surah tak ada. Yang kedua, Nabi tidak ajar begitu. Nabi tak kata, kamu kalau salat sebelum baca surah apa-apa, baca surah Qul dulu, baru baca surah lain. Tak ada, Nabi tak ajar. Jadi Nabi tak buat dan Nabi tak ajar. Yang ketiga, makmum tak suka. Jemaah pula tak suka. Jemaah komplain, ya. Jadi kalau setakat jemaah komplain imam sini, imam yang kecil hatilah. Imam zaman Nabi pun dia komplain apa masalahnya kan. Dia tak berkenan, dia komplain. Dia kata imam janganlah macam tu. Imam pilih satulah. Kalau imam nak baca Qul Allah dah cukup. Tak payahlah baca surah lagi. Ataupun imam baca surah saja, janganlah baca Qul Allah lagi. Tahu-tahu imam pun dia tegas. Dia kata macam ni, kamu orang pilih satu. Nak saya jadi imam, macam tu cara saya. Nak macam-macam, kau lantik imam lain je lah. Macam tu pula. Jadi makmum susah hati sebab mereka suka orang ni jadi imam. Bagus bacaan, bagus apa, akhlak bagus. Mereka suka dia jadi imam. Cuma tang tu saja, sikit tu je mereka tak berkenan. Jadi sampai aduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah benar teori golongan Wahabi yang mengatakan setiap bid'ah perkara baru dalam urusan ibadah adalah haram, tentulah Nabi SAW sebagai seorang Rasul yang bersifat tabligh menyampaikan baginda kena beritahu kepada imam tadi perbuatan imam adalah haram. Kerana solat adalah ibadah. Saya tak pernah suruh, saya tak pernah buat baca Qul Allah setiap rakaat macam imam buat, maka imam kena berhentikan perkara ini haram. Kan sepatutnya macam itulah. Tidak. Nabi tanya dulu, Nabi cek, Nabi siasat dahulu. Apa sebab tuan imam ni buat macam ni? Pertama memang tak ada larangan. Kata tak boleh baca surah yang sama, tak ada larangan. Tapi Nabi nak cek apa sebab kamu buat. Kenapa kamu tak nak dengar cadangan jemaah? Jemaah dah cakap baca salah satu, kenapa kamu pantas juga baca dua-dua? Soalannya begitulah soalan Nabi. Kenapa kamu tak dengar cadangan jemaah? Dia jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya kasih sangat kepada surah Al-Ikhlas. Wahai Rasulullah. Kerana surah Ikhlas ni surah tauhid. Surah yang cerita tentang keesaan dan juga keagungan Allah Ta'ala. Lalu disuka, dikasih surah itu. Oleh kerana dorongan dia baik. Kasih pada ayat Quran salah tak? Baik. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah Al-Ikhlas itulah memasukkan kamu dalam syurga. Itu sunnah Nabi. Bukan asal bahu haram, sesat, tidak. Kalau baik, puji, benarkan. Kalau salah, baru dilarang. Jadi perkara-perkara itu nanti kita akan menjadi lebih jelas, insya-Allah dalam bab yang seterusnya. Kita akan sambung next di muka surat 29, ya. Contoh yang ke-6 daripada 10 contoh yang Ustaz Mahathir masukkan di sini, bagaimana sunnah Nabi SAW adalah mengiktiraf perkara baru yang tidak bercanggah dengan syarak. Tuan-puan ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.